Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Terima kasih pengurusi tetap yang berhormat, yang amat berhormat Presiden, Timbalan Presiden, Setiausaha Agung, rakan-rakan naib Presiden, Ketua Angkatan Muda, Ketua Wanita, Barisan Majlis Pimpinan Pusat, pengurusi-pengurusi Majlis Pimpinan Negeri, Ketua-Ketua Cabang, Angkatan Muda, Wanita, seluruh perwakilan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, marilah kita rakam syukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melalui beberapa detik-detik yang sukar, bertembung dengan peluang kemenangan dan kejayaan, ditarik dengan pengkhianatan yang telah menjatuhkan kita kembali, berdepan detik sukar dan detik bahagia. Akhirnya hari ini kita dapat berkumpul semula untuk kongres khas yang dianjurkan, sempena dengan usaha kita memantapkan pemahaman anggota dan ahli-ahli parti serta kepimpinan di pelbagai peringkat, agar kita dapat bergerak sebagai sebuah ketumbukan dan pasukan yang bukan hanya pasukan pendesak, yang bukan hanya sebagai satu parti ataupun satu kelompok dan satu perjuangan, tetapi pada hari ini sebagai akar dan tunjang kepada kerajaan perpaduan di Putrajaya dan mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sudah pasti rasa bahagia ini harus kita sampaikan dengan lafaz Alhamdulillah, dengan rasa syukur dan bahagia dan terima kasih dengan barisan kepimpinan kita serta sesedara tuan-tuan dan puan-puan, termasuk yang tidak ada di dalam Dewan ini, yang telah melalui detik-detik ini bersama-sama, turun naik pasang surut bersama-sama sebelum kita sampai ke sini dalam usaha kita mempertahankan kejayaan kemenangan kita yang telah ditakdirkan dalam membentuk sebuah kerajaan yang dinamakan sebagai Kerajaan Perpaduan. Sesedara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kongres khas ini berlangsung di antara dua perkara, iaitu keputusan pilihan raya yang ke-15 Kerajaan Perpaduan, dan juga akan berlangsung pilihan raya negeri yang turut melibatkan negeri Selangor, negeri Kedah, negeri Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan juga negeri Sembilan Darul Khusus. Maknanya di saat kita luah dan rakam rasa gembira, mempertahankan keyakinan bahawa kita akan mampu bertahan bukan hanya sepenggal ataupun 50 penggal sebagaimana yang disebutkan, 50 tahun sebagaimana yang disebutkan oleh naib presiden sebelum ini, kita juga kena bersedia muhasabah, meneliti banyak perkara sebelum kita bertempur dan bertembung dalam pilihan raya negeri yang merupakan satu ujian penting bagaimana sokongan rakyat terhadap kerajaan perpaduan yang ada sekarang dan bagaimana keutuhan kerajaan ini dapat kita pertahankan. Sesedara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Kerajaan Perpaduan pada hari ini ditubuhkan dengan rangkaian sebanyak 19 parti daripada gabungan-gabungan dan parti-parti tertentu. Atas nasihat ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong, 19 parti ini bersatu, melupakan beberapa perbezaan lampau, mencari titik persamaan untuk kita pulihkan Malaysia bersama-sama. Dan daripada kiraan saya percaya ini adalah gabungan yang terbesar pernah lahir di Malaysia sebagai sebuah kerajaan. Dan alhamdulillah, selepas tahun 2008, ini adalah gabungan kerajaan yang mempunyai
2/3, malahan lebih 2/3 majoriti, dan kita sangat berbangga kerana ia dikepalai dan diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perpaduan dan kekukuhan di dalam masyarakat adalah satu perkara yang menjadi inti dalam cabaran kita ke hadapan. Kerana kita selesai pandemik, di saat pandemik kita berdepan dengan masalah ekonomi yang meruncing. Hingga dalam beberapa ketika di tahun 2020 dan tahun 2021, contraction ataupun gegaran ekonomi kepada kedudukan asas ekonomi kita dikatakan lebih buruk berbanding daripada tahun 97 dan 98. Hanya kesepakatan dan kekuatan rakyat yang dapat memulihkan keadaan kita yang diserang dengan beberapa krisis, dan juga termasuk krisis politik yang lahir daripada langkah Sheraton pada tahun 2020. Sebab itu, kerajaan perpaduan ditubuhkan dengan semangat kesepakatan, menghimpunkan 19 parti, dan kita bersatu dengan semangat yang satu, iaitu semangat nasionalisme yang betul dalam membawa rakyat ke hala tuju yang betul, memulihkan akar umbi rakyat, memastikan rakyat kembali diangkat maruah dan hakikat kehidupan mereka, dan memastikan negara kita dipandang mulia selepas beberapa tahun kita tertinggal daripada persaingan antarabangsa. Justru lawan kita pada hari ini telah mengambil langkah dan jalan nasionalisme yang sesat, dengan membawa politik-politik kebencian, dengan membawa politik ala fasis. Sebab itu ketika mereka diberi peluang 30 bulan, 18 bulan jadi kerajaan, mereka hampir menguburkan institusi demokrasi. Bukan saja bercakap dihalang, tetapi parlimen juga tidak mampu untuk bersidang. Saudara, ini bukan perkara baru. Kalau kita unjur sejarah ke belakang, selepas Spanish flu yang merupakan di antara pandemik yang sangat besar yang melanda dunia dalam sejarah kemanusiaan sebelum ini. Sebelum itu ada lagi di zaman kuno, sebelum pandemik COVID-19, memang wujud gelombang fasis yang telah melahirkan Nazi dan sebelum Perang Dunia yang Kedua. Dan elemen itu sedang dibawa. Ada yang menyimpulkan mereka ini adalah gelombang hijau, gelombang Islam. Sebenarnya yang dibawa oleh mereka dan kumpulan ini, riaknya, caranya, kaedahnya adalah kaedah far right, fasis yang tak sesuai dalam politik dan semangat orang Malaysia. Jihad kita dan perjuangan kita untuk pertahankan negara kita daripada dirosakkan oleh kelompok ini. Lihat gayanya, sama macam Trump. Bangkitkan kebencian kepada imigran, salahkan kerajaan pada hari ini kononnya tak tangani imigran. Sebab itu saya simpulkan, kita bawa nasionalisme, cintakan negara, cintakan bangsa Malaysia dan kepelbagaian dengan semangat manusiawi. Satukan rakyat, kumpulkan rakyat, pastikan rakyat bersatu, lupakan perbezaan, cari titik persamaan. Kita angkat istilah madani kerana ia membawa konsep ketamadunan dan rangkum semua. Tapi mereka pertikai dengan pelbagai alasan, guna hujah agama, guna hujah takutkan orang, bimbangkan rasa orang ramai, terutamanya majoriti orang Melayu dalam negara dan negeri kita. Di saat rakyat perlu bersatu untuk tangani masalah kita bersama-sama, kelompok fasis far right ini yang dikepalai oleh PN Bersatu dan PAS telah membawa perpecahan dalam negara kita. Sebab itu saudara dan tuan-tuan sekalian, ini cabaran dalam PRN nanti. Sama ada kita terpukau, terkeliru atau tertipu dengan permainan mereka yang berselindung atas nama agama, atas nama bangsa, tetapi ketika dapat peluang tak mampu pun mereka lakukan dengan apa yang kita cuba selesaikan secara objektif. Yang amat berhormat Perdana Menteri, Menteri Keuangan bentangkan
keluarkan ribuan orang daripada masalah muflis supaya mereka boleh bekerja, supaya mereka boleh memiliki akaun. Sumbangan tunai rahmah dipertingkatkan. Timbalan Presiden, Menteri Ekonomi bawa landasan inisiatif pendapatan rakyat dalam sektor pertanian, dalam sektor pekerjaan, perniagaan mikro dan sebagainya. Yang mereka bangkitkan, berapa banyak Melayu disebut dalam ucapan. Apakah kita tak tangani masalah imigran? Sedangkan imigran ini yang datang daripada luar ni bukan masalah baru, masalah lama. Tetapi mereka bangkit, takutkan, bimbangkan, rasa gementar, budaya ketakutan di dalam politik masyarakat, hingga hilang nilai kemanusiaan, hilang nilai sesama umat. Sedangkan sebahagian tu nama Islam, berjuang Islam, sebahagian itu adalah masalah Islam, orang Islam yang tertindas di negara mereka. Tetapi kerana politik kebencian, landasan far right yang ada dalam kerangka otak mereka, mereka cuba untuk kelirukan dan pecahkan rakyat. Saudara dan tuan-tuan sekalian, kita percaya rakyat tidak bodoh. Tetapi kita sebagai tunjang kepada kerajaan perpaduan yang ada di akar umbi harus jelaskan hal ini kepada rakyat. Jangan ikut pengalaman negara-negara luar. Jangan ikut pengalaman bagaimana Britain dengan sentimen kebencian keluar menjadi Brexit. Dan akhirnya dengan sebab Brexit itu, masalah ekonomi di United Kingdom, di England bertimbul kerana ia gagal untuk mendepani kuasa beli dan kuasa besar ekonomi Eropah yang pernah terbentuk satu ketika dahulu. Saudara dan tuan-tuan sekalian, saya percaya dengan track record kita, dengan hasil yang akan tercerna di dasar peringkat persekutuan maupun beberapa landasan-landasan dan juga peluang ekonomi yang telah dibugarkan di negeri Selangor, saya percaya insya-Allah dengan izin Allah kita pertahankan dengan majoriti lebih besar di negeri Selangor, Negeri Sembilan dan juga di negeri Pulau Pinang. Dan kalau kita dapat sampaikan upaya dan pandangan kita dengan lebih betul ke bawah, sampaikan dengan konsisten dan tak rasa takut-takut, menjelaskan versi dan pandangan yang betul, yang lurus, daripada pandangan yang menyesatkan yang saya sebut, yang dipelopori oleh Perikatan Nasional, saya percaya tak mustahil juga kita boleh rampas Kedah dan kita boleh beri saingan besar di negeri Terengganu dan juga di negeri Kelantan. Cumanya kita sebagai anggota-anggota dan ahli kena bersedia dengan disiplin. Disiplin untuk arahan-arahan dan dipatuhi dan difahami, yang kadang-kala tidak boleh memuaskan hati kita sepenuhnya. Tapi pimpinan berfikir, berbincang, mencari ruang yang sedia ada dalam kesibukan administrasi dan pentadbiran untuk kita selaraskan dan bawa koordinasi yang penting supaya kejayaan-kejayaan dapat diteruskan. Cukuplah kita pernah mengalami perpecahan selepas kita mendapat kejayaan pada tahun 2018, dan itu satu pengalaman. Cukuplah ia telah melukakan dan banyak memberikan tekanan kepada ramai orang. Ini masanya untuk kita buktikan dengan kita angkat dan kita nobatkan, dan telah terletak Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan yang tunjangnya Pakatan Harapan dan Keadilan. Ini masa kita untuk sama-sama kita marakkan obor dan juga pelaksanaan reform, islah di akar umbi, dalam pentadbiran, dalam kerajaan. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah sendinya yang perlu sampaikan di setiap pelusuk, di setiap tempat, dengan penuh keyakinan, dengan penuh keazaman bahawa api reformasi ini akan makar merak ratusan tahun lagi. Terima kasih. Salam reformasi.